Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Tuan-tuan sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang telah membuat keputusan, Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. 50,000 years Sebelum alam ini dijadikan, nama kita telah ditulis sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Malaysia atau orang India, tapi kita adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang Allah memberi kefahaman dan kefahaman yang sebenar di dalam hatinya tentang perkara ini, barulah dia akan faham mengapa kita kumpul di sini. Hari ini pergerakan yang berlaku di seluruh dunia membawa beg di belakang mereka. Mereka mengembara di atas gunung. Mereka mengembara di dalam hutan. Mereka mengembara di kampung-kampung. Mereka ini faham bahawa mereka terima dan faham betul-betul di dalam lusuk hati mereka bahawa mereka adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipertanggungjawabkan untuk membuat satu usaha. Dalam tahun 1980, semasa saya seorang pelajar doktor di University St. Thomas, London, datang satu orang doktor muda. Dia berpakai jubah dan seluar. Ada miswak di poketnya. Dia memakai serban di kepalanya. Maka dia telah jumpa saya di sana dan telah memperkenalkan usaha ini kepada saya. So, selepas 1 minggu doktor muda itu bekerja di hospital, saya ditarik untuk masuk ke sebuah bilik. Dalam bilik itu, subhanallah, semua nurse dan perempuan-perempuan yang kerja di hospital. Mereka komplain kepada saya, apa dah jadi dengan doktor muda tadi? Dia datang kerja pukul 6 pagi dan balik pukul 12 malam. Tapi sekali pun dia tak tengok kami yang cantik-cantik ini. Kata saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan misi-misi ini, dengan nurse ini. Tak apa, biarlah saya panggil Dr. Ajmal sendiri. Dan dia yang memberi penerangan apa dah jadi pada dia. So, saya pun beritahu pada Dr. Ajmal, wahai Dr. Ajmal, dengar di sini. Ini sister-sister, misi-misi yang kerja ni, dia kerja dengan kita. Dia bukan kerja dengan dinding, ya. Dia kerja dengan kita. Tapi mereka komplain pasal awak ni, awak masa cakap pun tengok ke bawah. Cakap dengan dia tengok ke bawah. Dan awak semasa kerja tak tengok mereka. Jadi mereka marah dengan awak. Apa dah jadi pada kamu ni? Maka selepas beberapa minit, doktor itu mendiamkan diri. Selepas itu, dia mula bersuara. Dia tanya satu soalan kepada semua misi-misi di situ. Misi-misi sekalian, kalau kamu ada belian yang begitu cantik, di manakah kamu akan letakkannya? Belian yang cantik dan berharga, di manakah kamu akan letakkannya? Kata seorang misi yang dah senior, dia kata sudah tentu kami akan letakkannya dalam sebuah kotak yang cantik dan simpan di dalam rumah. Kata Dr. Ijmal tadi, wahai kakak-kakak sekalian, kamu ini sangat berharga dan sangat bernilai. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi kakak, ada yang menjadi adik-beradik, ada yang menjadi anak. Jadi benda yang sangat berharga tidak patut didedahkan, mesti disimpan di dalam, mesti ditutup auratnya. Semua perempuan di dalam bilik itu mereka mula menangis. Semua perempuan begitu, kami dipakai sebagai pemadam tu. Pemadam papa hitam tu, kami dipakai sebagai pemadam papa hitam di tempat kami. Doktor tadi bangun dan dia pergi. 1 week later, saya datang ke hospital.
Dan saya lihat matron tu ketua apa? Jururawat dan seorang lagi sister, mereka telah pakai hijab atau purdah yang penuh. Maka mereka beritahu bahawa mereka telah pergi di satu tempat bernama Regent Park. Di sana mereka telah memeluk Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi doktor tadi dia tak banyak cakap, dia tak banyak bayan. Cuma apa yang diajar dalam Quran dan hadis, dia bawa amalan Islam itu dalam penghidupannya. Jadi amalan Islam itu menjadi sumber hidayat kepada manusia. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jauh dan jauh, dan kita pun tak tahu di mana kita sedang menuju. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu tanggungjawab yang begitu besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat ada dinyatakan bahawa akan datang satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umat akhir zaman dan mereka akan membuat kerja Nabi. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, ini umat ini orang biasa saja. Mereka tidak ada ilmu dan mereka tidak ada hilm hikmah lah. Mereka tidak ada ilm dan mereka tidak ada hilm." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka oleh kerana membuat kerja Nabi, aku akan berikan mereka ilmu daripada ilmuku. Aku akan beri mereka hilm daripada hilmku. Tuan-tuan faham apa erti hilm? Saya akan cerita satu cerita. Nabi SAW sekali keluar rumahnya, para sahabat sedang duduk seperti ini. Jadi satu orang di kalangan mereka telah bangun. Dia kata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah memeluk agama Islam dan kaum saya juga telah memeluk agama Islam. Tapi kami duduk di satu tempat yang jauh. Saya dan kaum saya telah mengalami satu keadaan sekarang ini, iaitu kami lapar, hampir kematian." Jadi bila orang itu berkata demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat, siapakah? Nabi panggil Sayyidina Ali. "Wahai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada tak apa-apa yang ada dalam khazanah?" Sayyidina Ali kata, "Tidak ada apa-apa pun." Dan Nabi tanya sahabat sekalian, "Ada tak sesiapa yang boleh bantu orang ini?" Semua sahabat mendiamkan diri. Akhirnya satu Yahudi dia bangun. Dia kata, "Ya Nabi Allah, saya boleh bantu. Saya ada satu bungkusan yang penuh dengan wang asyrafi, wang perak. Tetapi satu syarat, saya boleh bagi pinjam kepada Nabi. Dalam masa 1 bulan, Nabi kena pulangkan peminjaman ini dengan kebun itu. Dengan kebun itu." Nabi kata, "Jangan kamu tunjukkan kebun mana. Cuma saya berjanji untuk pulangkan selepas sebulan apa yang telah kamu hutangkan kepada saya." Maka selepas beberapa hari, tinggal 4-5 hari lagi nak sampai sebulan, belum cukup sebulan lagi, Yahudi tadi telah datang kepada Nabi. Dia telah pegang leher atau baju leher Nabi begini. Maka dia kata, "Sekarang sudah sampai masanya. Kamu Quraisy, kamu Hashimi, kamu tak tunaikan janji." Maka sahabat sangat marah. Orang yang paling marah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia telah nak keluarkan pedangnya, dia nak bunuh Yahudi tadi. Nabi telah tegur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Jangan bersikap demikian. Sepatutnya kamu kena nasihatkan saya supaya bayar hutangnya dengan segera." Maka Rasulullah SAW telah beritahu kepada Sayyidina Umar, pergi di tempat itu, di sana ada buah kurma yang baru sampai. Ambil buah kurma tadi, bayar hutang Yahudi tadi. Tetapi dalam perjalanan Nabi SAW panggil Sayyidina Umar balik. Dia kata, "Wahai Sayyidina Umar, beri dia lebih daripada apa yang saya hutang. Kerana apa? Kerana kamu telah marah dia tadi. Oleh kerana itu kena bayar lebih kepada dia." Maka apabila kurma yang lebih telah diberikan kepada Yahudi tadi, Yahudi tadi telah tanya Sayyidina Umar, "Kenapa kamu beri saya lebih kurma?" Maka Sayyidina Umar jawab, "Saya bayar lebih kerana Nabi suruh bayar lebih.
kerana saya telah memarahi awak, maka Nabi suruh saya bayar lebih kurma kepada awak. Yahudi kata kepada Sayyidina Umar, kamu nak kenal ke saya siapa saya, wahai Umar? Sayyidina Umar kata, saya tak kenal. Saya lah nama sekian-sekian, di kabilah Yahudi sekian-sekian, dan saya adalah pendeta atau ketua ulama Yahudi. Saya telah lihat di dalam kitab saya bahawa sifat-sifat Nabi, dan saya perhatikan semua sifat-sifat Nabi yang diterangkan di dalam kitab itu ada pada Nabi. Cuma satu perkara saya tak dapat periksa, iaitu untuk memeriksa hilm Nabi. Hilm Nabi itu saya tak dapat periksa. Maka saya telah buat sandiwara ini, saya telah buat drama ini, sandiwara ini, untuk menentukan sifat hilm Nabi. Dan pada hari ini saya telah nampak sifat hilm Nabi. Dan wahai Umar, kamu jadi saksi. Sekarang saya ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. So Nabi Musa AS memahami kemuliaan umat ini. Nabi Musa AS telah doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya Rasul umat ini. Kenapa Nabi Musa AS seorang yang memahami nilai umat ini? Seorang saudagar belian, dan seorang lagi bukan saudagar belian. Seorang saudagar belian, dia tahu nilai belian, dia faham nilai belian. Maka apabila belian diberikan kepadanya, dia akan menghargai. Tetapi kalau seorang itu tidak kenal belian, kalau diberikan belian, dia tidak akan menghargai. Musa AS dia kenal belian. Umat ini adalah belian. Maka dengan sebab itu Nabi Musa AS telah berdoa kepada Allah untuk jadi Rasul umat ini. Tapi sedihnya kita hari ini, yang kita ini tak kenal bahawa kita ini belian. Kita hari ini tak kenal kita ini umat baginda Rasulullah SAW. Kita tak tahu nilai kita sendiri. Jadi kitab Zabur telah diberikan kepada Nabi Daud AS. Di dalam kitab Zabur ada dinyatakan bahawa akan datang satu Nabi di akhir zaman bernama Ahmad ataupun Muhammad. Dan Nabi ini akan ataupun telah diampunkan dosanya, dan umat Nabi ini akan diberikan rahmat. Dan umat Nabi ini sembahyang sunnatnya seperti sembahyang sunnat Nabi-Nabi, atau amalan sunnatnya seperti amalan sunnat Nabi-Nabi. Dan mereka akan membuat kerja dakwah Nabi. Dan bukan itu saja, di akhirat wajah mereka seperti wajah kenabian. Dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS ada dituliskan bahawa akan datang satu umat Ahmad atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini sangat-sangat dimuliakan, iaitu di antara kemuliaan umat ini, iaitu suara azan mereka akan berkumandang di langit. Suara azan mereka di dunia ini akan berkumandang di langit. Second quality after the azan, saf mereka di dalam sembahyang dan saf mereka semasa jihad seperti saf malaikat. Dan apabila mereka naik bukit, mereka akan cakap Allahu Akbar. Apabila mereka turun bukit, mereka akan cakap Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan lidah mereka akan sentiasa berzikir La ilaha illallah. Dan mereka akan membuat kerja dakwah Nabi-Nabi. Nabi Isa AS berdoa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku Nabi umat ini. Allah akan beritahu tidak boleh. Sudah ada Nabi untuk umat ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat kepada umat Nabi itu. Maka doa ini diterima.
Nabi Isa AS akan turun daripada langit dan akan turun di menara Masjid Jami' Damsyik. Dan selepas itu, masa dia turun, Imam Mahdi dan seluruh orang-orang yang mengikut daripada ketika itu akan berada di situ. Dan Imam Mahdi akan beritahu kepada Nabi Isa AS, silalah jadi imam kami. Nabi Isa AS tidak mahu menjadi imam. Dia kata, kamat tadi telah dibacakan untuk kamu Imam Mahdi jadi imam. Saya akan jadi muqtadi, saya akan jadi makmum. Saya akan jadi makmum, Imam Mahdi akan jadi imam. Seorang Nabi, Nabi Isa AS, dia juga akan jadi makmum sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sedia untuk dipanggil umat baginda sallallahu alaihi wasallam, lain nama tak boleh dah. Nama itu saja sampai mati atau sampai kiamat, angkat tangan mereka. Saya nak cakap satu perkara, selepas tuan-tuan angkat tangan, ada dua janji daripada Allah untuk tuan-tuan sekalian. Janji yang pertama, daripada saat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan tuan-tuan. Yang janji yang kedua, daripada sekarang dia akan ajar dan tarbiyah tuan-tuan, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar bagaimana dia nak tarbiyah satu orang, Allah sendiri akan ajar cara dia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam anak yang dilahirkan, ibunya bukan Islam, musyrik. Bapanya bukan Islam, musyrik. Dia dibesarkan di dalam hutan. Allah mengajar kepada kita, pada ketika itu tidak ada Raven, tidak ada Sri Batalion, tidak ada Nizamuddin, tambah satu lagi, tidak ada Kakri, tambah daripada saya. Tak ada. Semua tak ada. Ya? Tetapi Allah sendiri yang mentarbiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu ada Namrud yang zalim. Jadi Allah yang tarbiyah Ibrahim alaihissalam walaupun dia hidup di dalam hutan. Allah telah besarkan dia, iaitu dalam masa seminggu saja badannya dibesarkan seperti umur 1 tahun. Allah yang besarkan dia. Dan bukan itu saja, Allah yang telah ajarkan dia siapa Tuhan sebenarnya. Ini Allah. Allah akan tarbiyah siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan ajar dia. Ibrahim AS hati satu saja. Siapakah Rabb saya? Siapakah Tuhan saya yang sebenar? Apabila di dalam hatinya ada kehendak itu, Allah sendiri yang ajar kepada dia. So Ibrahim AS umur 18 minggu, tetapi badannya dah besar seperti 18 tahun. Dia datang kepada ibunya dan tanya ibunya, siapakah Rabb saya? Ibunya kata, saya melahirkan awak. Saya memberi awak makan. Saya memberi awak perlindungan. Jadi sayalah Rabb awak. Kata Ibrahim AS kepada ibunya, siapa pula Rabb ibu? Ibunya termenung sekejap. Kemudian ibunya kata, bapa awak Rabb. Kerana bapa awak membawa makanan ke rumah. Bapa awak sediakan rumah. Bapa awak menyelamatkan awak. Bapa awak lah Rabb. Kerana Ibrahim AS seorang yang bijak. Dia tanya soalan lagi. Siapa pula Rabb bapa saya? Siapa pula Rabb bapa saya? Maka ibunya termenung sekejap. Rabb bapa kamu Namrud, kata dia. Namrud raja itu. Kerana bapa Ibrahim AS seorang menteri di istana. Dan menteri dengan Namrud. Ya, Namrud lah yang memberi segala-gala perlindungan untuk bapanya. Maka si ibu tadi telah memberitahu kepada Ibrahim AS bahawa Namrud lah Tuhan, bapanya dan Tuhan dia. Dia kata tak mungkin, Namrud tak mungkin. Baiklah, tunggu bapa saya balik. Tunggu bapa saya balik. Maka apabila bapanya balik ke rumah, dia telah tanya kepada bapanya, wahai bapaku, kamu dengan Namrud sembah berhala.
Tapi berhala yang kamu buat, kadang-kadang saya lihat ada yang patah tangan, ada yang patah kaki. Jadi kaki yang patah dan tangan yang patah kamu buang. Jadi tak mungkin ini Tuhan. Bapa ada merah pada muka, keluar daripada rumah ini. Maka Ibrahim AS apabila dihalau keluar rumah, dia keluar rumah. Bila dia keluar rumah, dia lihat orang sembah bintang. Oh, ini mesti Tuhan. Tetapi bintang itu pun hilang juga. Oh, Tuhan tak mungkin hilang. Kemudian dilihat matahari. Oh, mungkin inikah Tuhan? Matahari dilihat dari pagi sampai ke petang. Lepas petang hilang pula. Tak mungkin Tuhan hilang. Jadi matahari pun bukan Tuhan. Matahari pun bukan apa? Bukan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang hendak mencari Tuhan, Allah yang akan ajar dia, dan dia akan timbul macam-macam persoalan. Persoalan itu untuk mengenal Tuhan. Jadi macam kita, kata beliau, yang baru balik 40 hari, kita pun akan cakap macam-macam perkara yang bapa kita pun tak faham. Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa, bapa kita pun pening kepala kadang-kadang. Ya? Begitu kata beliau. Jadi ringkas cerita bahawa orang yang nak dapatkan diri kepada Allah, Allah akan dapatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini kita pun macam Ibrahim AS, sama juga kadang-kadang macam bapa Nabi Ibrahim AS yang memberi dia rezeki, memberi dia makan, Namrud. Maka dia menganggap itulah ilah dia. Hari ini kita dah umur 18 tahun. Usaha dakwah pun kita tak kenal lagi. Padahal Muhammad bin Qasim, satu pemuda yang berumur 18 tahun, dia telah pergi ke benua India, separuh India masuk Islam. Berapa umur dia ketika itu? 18 tahun. Kita 18 tahun masih berhingus lagi. Tak faham saya itu. Ya? Jadi ringkasnya, saudara-saudara sekalian, maka apabila hari ini apa berlaku pada kita, kita masih lagi ilah-ilah yang lain. Bila tanya kenapa tak keluar, mak saya tak bagi. Kenapa tak keluar, bapa saya tak bagi. Kenapa tak keluar, majikan saya tak bagi. Ini semua dah jadi ilah kita. Jadi saya harap ini bukan ilah tu Tuhan kita lah. Saya harap jangan ini semua jadi ilah kita. Ini bukan Tuhan kita. Tuhan kita Allah. Siapa Tuhan kita, Tuhan? Allah. Kita juga, saya terlupa terjemah dia, kita juga telah berjanji di dalam sembahyang kita, inni wajjahtu wajhiya, mana aku tidak mau menghadapkan wajah aku ke siapa-siapa pun tak mau. Aku hanya mau menghadapkan wajah itu kepada apa? Kepada Hanifam, hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku, segala-galanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Siapa nak jadikan seluruh hidupnya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terbiah rasul-rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terbiah dai-dainya. Jadi ringkasnya, Nabi Musa AS, Allah terbiah beliau. Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Allah terbiah beliau. Nabi Musa AS untuk takdakan dia, Yahudi untuk meniadakan dia, Fir'aun untuk meniadakan Nabi Musa AS, dia telah bunuh 70,000 bayi. Bukan satu bayi, berapa bayi? 70,000 bayi yang tidak bersalah telah dibunuh supaya Nabi Musa AS tak muncul. Tapi Allah Maha Berkuasa. Allah telah lahirkan Nabi Musa AS. Allah telah selamatkan dia di dalam bakul. Allah telah selamatkan dia di atas sungai. Allah telah selamatkan dia di dalam istana Fir'aun. Fir'aun bunuh 70,000 bayi supaya tak timbul Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa AS itu dibesarkan di dalam rumah Fir'aun. Ya? Dan akhirnya apa jadi? Nabi Musa AS telah dibesarkan
Selepas itu telah berlaku satu peristiwa. Apa peristiwa? Nabi Musa AS, satu pemuda yang sangat kuat. Dia telah tempeleng satu Qibti. Satu Qibti itu kaum Fir'aun. Dia tempeleng, dia tak nak bunuh dia. Tapi Allah telah matikan dia. Bila Allah matikan Qibti tadi, pada ketika itu Nabi Musa AS, dia lari daripada Fir'aun. Takut ditangkap oleh Fir'aun. Maka bila dia lari daripada Fir'aun, dia telah sampai di Bandar Madian. Ringkas cerita, di sana dia kahwin dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Dia kahwin dengan anak Nabi, tinggal di sana selama 10 tahun. Selepas 10 tahun, dia telah bawa kambing-kambingnya yang dihadiahkan oleh bapa mentuanya dan bersama isteri dia untuk menuju ke negeri asal dia, Mesir. Dalam perjalanan, isterinya perlu didiamkan. Isteri sakit, perlu dipanaskan. Maka dia telah naik di atas bukit Tur Sina. Ringkas ceritanya panjang. Apabila dia naik di atas bukit Tur Sina, Allah telah tarbiyah dia dan telah melantik dia menjadi Rasul. Dan selepas itu, dia telah diperintahkan untuk tinggalkan isteri dia yang sangat mengandung, tinggalkan kambingnya pendapatan 10 tahun, tinggalkan semua untuk menuju ke negeri Mesir untuk dakwah Fir'aun. Allah tak tahu ke hak isteri? Allah tak tahu ke hak kambing? Allah tahu, tapi Allah perintah. Nabi Musa AS pun faham perintah Allah. Dia tinggalkan isteri, tinggalkan kambing, menuju ke Fir'aun. Sampai ke Fir'aun, dia dakwah Fir'aun. Kata Fir'aun, ini awak kan yang telah besar dalam istana saya. Awak kan anak angkat saya yang telah besar dalam istana saya. Dan awak yang tempeleng kaum saya sampai mati. Kata Fir'aun, kata Nabi Musa AS, tidak. Saya sekarang ini Rasulullah. Rasul Allah. Saya datang di sini untuk membawa kamu kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ringkasnya, wahai saudara-saudara sekalian yang duduk di sini, kita bukan, kalau kita kenal bahawa kita ini bukan Yahudi, kita ini bukan Pakistan, kita ini bukan India, kita ini umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak patut ikut sebarang orang. Ini masalah kita ikut orang di timur, kita ikut orang di barat, kita ikut orang yang tak ada agama. Sebab itu kita hina. Kita kena kenal siapa kita. Kita adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Fir'aun tadi, dia tidak boleh usik Nabi Musa AS selepas dia membuat kerja dakwah. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian kenal diri saudara sebagai umat baginda SAW dan menjalankan tanggungjawab sebagai kerja Nabi, tidak ada sesiapa pun yang boleh usik saudara sekalian. Siapa di sini berazam untuk menjadi umat Nabi membuat kerja dakwah? Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita kena kenal diri kita siapa. Tuan-tuan telah berazam untuk jadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kerja dakwah. Perkara pertama yang kita kena belajar, iaitu kita kena faham tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kerja dakwah. Sebelum itu kita kena belajar kerja ini, iaitu pertama sekali kita kena kuatkan iman kita. Pertama sekali kita kena kuatkan apa dia? Iman kita. Nombor 2, perbaiki amal kita. Amal kita cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Bawa iman, amalan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membuat kerja dakwah, kita kena gerak seluruh dunia. Ya? Jadi untuk dapatkan semua ini, kalau kita dah ada 3 perkara ini, kita akan jadi asbab hidayat untuk seluruh dunia. Jadi untuk dapatkan perkara ini perlu belajar. Sebab itu kita minta tuan-tuan sekalian untuk keluar 4 bulan. Bila dah keluar 4 bulan, pelajaran tuan-tuan akan jadi dakwah. Perkahwinan tuan-tuan akan jadi dakwah. Pekerjaan tuan-tuan akan jadi dakwah.
Balik ke universiti, kalau kerja di universiti akan jadi dakwah. Di mana saja tuan-tuan pergi akan jadi asbab hidayat. Siapa nak diri dia asbab hidayat sampai mati? Siapa nak? Bangun tashkil. Jadi hari ini apa dah jadi pada kita? Hari ini kita jadikan semua benda ilah kita, Tuhan kita. Semasa kita dilahirkan, kita disusui oleh ibu kita. Kita diberi makan oleh ibu kita, maka kita kata ibu kita lah ilah kita, Tuhan kita. Tapi selepas beberapa ketika kita lihat bapa kita bawa makanan ke rumah, jadi kita pun kata bapa kita ilah kita. Selepas beberapa ketika pula kita lihat bapa kita bawa kertas yang berharga yang bernama ringgit ke rumah kita. Ringgit ini dia bawa ke rumah kita dan kita nampak harga ringgit ini. Dan kita lihat kertas ini, semua kertas lain ibu kita boleh pegang dan main-main. Tapi kertas yang bernama ringgit ini ibu kita tak dibenarkan main selalu. Bapa kita simpan kadang-kadang. Kerana kertas ringgit ini berharga. Kena kita dah fikir, dari mana dapat ringgit ini? Rupanya ringgit ini datang daripada kedai. Ringgit ini datang daripada pejabat. Ringgit ini datang daripada pertanian. Jadi kita pula dah menganggap kedai, pejabat, pertanian kita ilah gitu. Jadi hari ini kita kena keluar 4 bulan untuk memahami bahawa ibu kita bukan ilah kita. Bapa kita bukan ilah kita. Perniagaan, pertanian, pekerjaan kita bukan ilah kita. Ilah kita hanya Allah Rabbul Alamin. Dan untuk itu apabila kita keluar 4 bulan, perkara yang pertama kita kena belajar ialah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada 2 perkara di situ. Satu ialah nafi, yang kedua ialah isbat. Nafi ialah kita kena scratch, bersihkan. Macam satu paper hitam, ada tulisan. Kena scratch tulisan tadi. Kena buang tulisan tadi. Dengan La ilaha, nafi. Kena tulis yang betul. Tulis balik yang betul, illallah, isbat. Jadi hati kita ini kena buang segala-gala selain daripada Allah. Kita kena masukkan Allah. Hari ini apa telah jadi pada kita daripada kecil sampai ke PhD? Kita belajar ghairullah. Kita belajar apa dia? Ghairullah. Selain daripada Allah kita belajar. Dari dia 1 sampai ke dia 6. Daripada sekolah menengah sampai ke universiti pun buat kajian ghairullah. Tidak ada kajian yang kita buat untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Khalik, tak ada. Semua kenal makhluk. Ya? Sebab tu hari ini kita kena keluar 4 bulan di jalan Allah supaya kita kenal siapa dia Rabb kita, siapa dia Khalik kita, siapa dia Allah. Untuk itu kita kena keluar 4 bulan, ya. Dan selepas kita keluar 4 bulan, kita kena bawa di dalam kehidupan kita. InsyaAllah, ya. Jadi sebab itu kata beliau, satu ketika beliau pergi Stockholm, he went to Stockholm. Beliau pergi ke Stockholm, dihantar oleh satu buzuruk besar namanya Bai Abdul Wahab Sahab. Bai Abdul Wahab Sahab dia sangat bimbang. 1000 pelajar Pakistan dihantar untuk belajar di Denmark, Sweden, Scandinavian countries. Semua tahu undang-undang di Scandinavian countries tiada undang-undang perkahwinan. Bapa boleh kahwin anak, anak boleh kahwin bapa, bapa isteri orang boleh jadi isteri kita, adik-beradik boleh kahwin, ataupun ringkasnya dia boleh kahwin dengan anjing dan kucing pun. Begitulah undang-undang dia apa? Di negara Scandinavian. Jadi Bai Abdul Wahab bimbang 1000 pelajar Pakistan, mereka belajar di universiti, kemudian tinggal di rumah mereka ini. Dia buat begitu, tinggal di rumah mereka ini supaya iman mereka dirosakkan. Jadi jemaah beliau dan dia ikut jemaah itu telah dihantar ke negara itu. Sampai di airport Stockholm, sampai di airport Stockholm, ada beberapa orang pelajar yang pakai baju sunnah.
janggut panjang, pakai imamah. Mereka pun terkejut tengok, siapa kamu ini? Mereka beritahu, kami telah lapangkan masa kami. Ada di antaranya telah keluar 4 bulan, ada di antaranya telah keluar 40 hari di India dan Pakistan. Mereka hari ini telah mengawal keadaan di Stockholm. 1000 pelajar Pakistan tadi, mereka telah dapat selamatkan iman mereka. Ya, kalau saya mau tuan-tuan sekalian di sini menjadi pelajar-pelajar begitu, InsyaAllah ya. Jadi untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya tak mau cerita panjang, ringkasnya tuan-tuan sendiri tahu apa perlu kita buat. Hari ini kita kena ambil tanggungjawab untuk belajar iman, belajar amal, bawa dalam kehidupan kita. Ada apa saya tinggal tadi? Boleh ya? Jadi saya rasa itu perkara yang penting. Jadi untuk itu, sekian. Okey, jadi untuk itu siapa nak jadi seperti itu? Di mana hidupnya agama tersebar, belajarnya agama tersebar, kerjanya agama tersebar, kawannya agama tersebar. Siapa nak jadi itu? InsyaAllah. Bangun 4 bulan tunai sekarang juga.